Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Berjumpa lagi kita dalam rancangan Al-Kuliah setiap petang Jumaat, dan alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi di satu tempat yang cukup bagus, cukup baik dengan cuaca yang cukup bagus juga, iaitu di Teluk Danga, Johor Bahru, puan-puan. Dan puan-puan, pada petang ini kita akan bicara satu topik yang memang kata apa, sangat berkaitan dengan diri kita sebagai orang Islam. Apatah lagi berkaitan dengan sembahyang. Paling saya ambil tuan-tuan contohnya lah, kalau kita sembahyang ya, kita sembahyang, biasa kita berbicara tentang air sembahyang, berbicara tentang aurat, berbicara tentang tajwid. Kita lupa kadang-kadang iaitu tentang kiblat. Ada satu ilmu yang berkaitan dengan kiblat, iaitu ilmu falak namanya. Hari ini kita akan bicara tentang falak. Apakah itu falak dan bagaimanakah falak itu berperanan dalam kehidupan kita? Kita akan bersama dengan yang bahagia Ustaz Haji Hanafiah Abdul Razak, Pegawai Agama Bahagian Falak Pejabat Mufti Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. senyumnya cukup menawan, seolah-olah ada dunia falak di situ dalam perempuan. Dan bersama saya di booth Kota Ilmu sempena Karnival Johor Heboh di Teluk Danga, Johor Bahru pada petang ini, iaitu puteri-puteri, wanita-wanita, dayang-dayang daripada Perkep Johor Bahru. Assalamualaikum semua. Dan ada abang-abang polis kat sini yang baru selesai daripada bertugas mengendalikan saman-saman trafik dan sebagainya. Kita berhiburlah seketika dengan majlis ilmu pada petang ini. Apa pun Ustaz, sebagai mukadimah pada petang ini Ustaz, saya ceritakan tadi bahawa kita sembahyang menghadap kiblat, dan kiblat itu sebenarnya ditentukan oleh ilmu falak sebenarnya. Nak tanya Ustaz, apakah ilmu falak itu sebenarnya dalam kehidupan kita? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'. Terima kasih Ustaz Fauzi, sidang penonton yang dirahmati Allah. Apabila menyebut tentang istilah falak, sememangnya terlebih dahulu Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran ayat yang ke-40 surah Yasin, wa kullum fi falakin yasbahun. Dan setiap jasad-jasad jirim-jirim yang berada di langit sana bergerak, beredar mengikut edaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terapung-apung di langit sana. Baik, falak tu apa dia sebenarnya? Imam Qatadah menjelaskan, falak itu ialah istidaratun taduru bihan nujum ma'a subutis sama. Maknanya, laluan-laluan yang dilalui oleh bintang-bintang yang berada di langit sana dalam keadaan langit itu tetap. Jadi laluan yang menjadi tempat edaran bintang-bintang itu dinamakan dengan istilah falak. Yang biasa kita dengar perkataan orbit. Maka orbit itulah yang sesuai untuk diterjemahkan dari perkataan falak itu sendiri. Kalau kita lihat lagi, Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wal Hayawanat menjelaskan lagi, falak itu adalah qurratun muhitatun. Ia adalah kesan daripada pusingan jasad di langit. Apabila jasad di langit tu Ustaz Fauzi dia berpusing, maka dia akan membentuk bulatan-bulatan kecil. Tu namanya qurratun muhitatun ba'duha min ba'din. Dan setelah dia berpusing, jasad langit tu dia mula beredar. Apabila dia beredar, dia membentuk bulatan-bulatan yang lain pula. Dan Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwani menyatakan, hatta hasalat min jumlatiha qurratun wahidah. Akhirnya dia akan membentuk satu bulatan besar.
Itulah dia bulatan edaran daripada bulatan kecil yang berpusing-pusing itu. Maka bulatan besar yang dihasilkan itu, tempat edaran jasad-jasad langit, jirim-jirim langit itu dikenali dengan nama falak. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengetahui laluan dan tempat edaran jasad-jasad langit itu, supaya dengannya kita akan jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pengukur waktu. Penting, apa pun yang ada di langit, sama ada bintang, sama ada bulan, sama ada matahari, ataupun istilahnya al-kawakib, planet, kita kena faham laluan edarannya, iaitu falak ataupun dengan istilah orbit. Di situ nanti kita akan jadikan pergerakan jasad-jasad langit itu sebagai alat pengukur waktu kepada kita. Dengan alat pengukur waktu itu, kita dapat menyukat, dan di situ kita dapat sesuaikan dengan kehidupan kita di bumi Allah ini, dan kita akan dapati nanti sesuai dengan waktunya, apakah perubahan cuacanya, apakah perubahan musimnya, mudahlah kita nak meneruskan kegiatan kita di bumi Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Okey Ustaz. Ustaz ceritakan tadi bahawa ilmu falak itu ialah yang berkaitan dengan peredaran cakrawala, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Pergerakan-pergerakan tadi ya. Kadang-kadang orang tak salah anggap Ustaz. Ada sebab dia tak dapat bezakan antara ilmu falak iaitu astronomi dengan ilmu astrologi. Astronomi tu apa Ustaz? Astrologi tu apa? Ni kadang-kadang takut orang keliru di luar sana kan. Oh ni bintang ni aku Libra, aku Virgo, aku Cancer dan sebagainya. Macam-macam Ustaz. Boleh tak Ustaz ceritakan apa beza antara ilmu astronomi dengan astrologi tu yang percaya bintang-bintang ni? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi mentengahkan satu persoalan yang sememangnya menjadi apa yang disebut tanda tanya masyarakat kita hari ini. Antara dua istilah yang berbeza, astronomi falak dan astrologi. Ya, yang jelas astrologi ini adalah hasil daripada ilmu astronomi sendiri. Ya. Baik, kalau sebut ilmu astronomi ataupun falak, dah saya kemukakan tadi, iaitu berhubung tentang gerakan edaran jasad-jasad jirim-jirim di langit sana. Manakala ilmu astrologi pula, dia cuba menghubungkan, Ustaz Fauzi, sidang penonton yang dirahmati Allah, manusia cuba menghubungkan apa hubungan langit, cakrawala di langit dengan kehidupan di bumi. Dia cuba jadikan maknanya hubungan yang jelas. Kerana apa? Manusia berpegang dengan fakta sejarah. Sejarah pastikan berulang. Jadi apabila sudah berlaku suatu perkara, maka dicatat perkara yang berlaku berdasarkan pergerakan dan edaran jasad-jasad di langit, dicatat. Dan sekiranya pergerakan itu berulang semula, dikatakuti peristiwa yang sama pastikan berlaku. Maka datanglah satu ilmu namanya ilmu astrologi, iaitu mengambil pengiktibaran daripada apa yang telah berlaku dengan dijadikan ilmu astronomi itu sebagai alat pengukurnya. Disebut sebagai alat waktunya, penjadualannya, skedulnya. Yang menjadi masalah kita hari ini, manusia akan meletakkan satu keyakinan, maknanya sekiranya perkara itu dah berlaku, pasti akan berlaku sekali lagi. Walhal itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri batasan setakat mana kita boleh mengkaji ilmu falak ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami, ta'allimun nujun wa 'allamuhan nas ma tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr summan tahau. Artinya, belajarlah ilmu perbintangan dan ajarilah ilmu perbintangan ini kepada orang lain.
Yang mana ilmu perbintangan ini dimanfaatkan untuk menjadi pedoman ketika kamu berada di kegelapan lautan dan daratan. Setelah kamu jadikan ilmu perbintangan ini sebagai pedoman, sumantahau. Berhentilah, jangan mengkaji lagi. Jangan nak pandai kait-kaitkan lagi. Ianya akan mendatangkan kerosakan kepada akidah itu sendiri. Ya, maka dalam hal ini, ilmu astrologi dalam istilah bahasa Arab dikenali dengan satu nama iaitu tajribah. Orang Melayu gunakan istilah mujarabah. Tajribah tu maknanya uji kaji. Diuji, dikaji berdasarkan peristiwa yang berlaku dengan kedudukan bintang-bintang di langit. Ya, dan apabila berulang semula gerakan bintang, berulang semula peristiwa-peristiwa itu. Kalau menjadi daripada tajribah, istilahnya berubah kepada mujarabah. Datanglah istilah perubatan Melayu, mujarabat Melayu. Telah dicuba, diuji, menjadi. Tapi jaga-jaga, Rasulullah memberi amaran, jangan jadikan ianya keyakinan. Hanya sekadar pedoman, tak lebih dari itu. Bukan satu keyakinan. Wallahu a'lam bissawab. Masih Ustaz, artinya kalau adalah gerhana bulan tidak ada kaitan dengan mati siapa-siapa lah kan. Ni ada orang percaya ni, ada orang nak mati ni kalau gerhana bulan ni. Itu semuanya karut marut Ustaz kan. Okey Ustaz. Saya bila kait dengan ilmu falak ni Ustaz, masyarakat kita kata-katanya dia akan nampak falak ini penting bila nak puasa, bila nak raya Aidilfitri, bila nak raya haji, nak tentukan awal Muharram, barulah mereka beralih kembali kepada ilmu falak. Tapi dalam soal ibadah seharian ni, sejauh mana pentingnya ilmu falak ni Ustaz? Silakan. Terima kasih. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Sudah sememangnya itu peraturan dan syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kerana Allah dah nyatakan, ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Saya ambil yang ringkas di situ. Allah Ta'ala wajibkan kita melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu, iaitu sembahyang fardu yang telah diwaktukan. Apabila diwaktukan, kita mesti dapatkan alat pengukur. Maka matahari adalah alat pengukur waktu untuk menentukan kewajipan fardu sembahyang 5 waktu. Berbeza pula dengan puasa. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Sesiapa yang menyaksikan kelahiran anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia menjalani ibadah puasa. Ya, ia menjelaskan kepada kita, adapun ibadah puasa, begitu juga sambutan hari raya, sekali lagi jasad di langit sana yang berjenama bulan pula dijadikan alat pengukur waktu, menentukan bilakah bermulanya ibadah puasa. 1 Ramadan disabitkan dengan kemunculan hilal Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itulah Ustaz. Artinya matahari ini sangat penting sehari-hari untuk solat kita. Ya. Bulan sangat penting untuk tentukan puasa. Dan juga hal-hal yang lain lah. Bintang lagi Ustaz, sangat penting untuk musafir kan, untuk perjalanan di darat. Apa pun tuan-tuan puan-puan, Ustaz, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita sambung lagi topik falak selepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini. Ufuk penempatan, apa ufuk penempatan ni? Horizontal. Ha? Horizontal. Oh. Apa kaitan tu horizontal? Ufuk tentang kesesuaian cuaca. Oh, ya.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang menonton Al-Kuliah secara langsung bertajuk Falak pada petang ini di Teluk Danga, Johor Bahru, sempena Karnival Johor Heboh. Tuan-tuan dan puan, apa pun kita teruskan dengan soalan-soalan yang bakal kita kemuka kepada Ustaz Haji Hanafiah daripada pegawai bahagian Falak Pejabat Mufti Johor. Rasanya tak ceria, tak meriah kalau kita tak buka soalan kepada Perkap Johor Bahru untuk tanyakan soalan direct langsung pada Ustaz pada petang ini. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Apa hubungan ilmu falak dan ufuk penempatan? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Apa kaitan antara ilmu falak dengan ufuk penempatan, dengan ufuk horizontal dan sebagainya? Saya tidak arif dalam perempuan. Yang arif inilah orangnya dalam ilmu falak. Dadanya penuh dengan ilmu falak. Tak ada ketah langsung ke hadapannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi, sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Apa hubungan ilmu falak dengan ufuk penempatan? Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Tariq. Was-sama'i zatir raj wal ardi zatis sada'. Sadaqallahul azim. Demi langit yang menurunkan semula apa yang telah diangkat naik dari bumi, dan demi bumi yang menumbuhkan apa yang telah diturunkan dari langit. Allah Ta'ala menghubungkan antara bumi dengan langit. Ya, tugas langit menurunkan semula apa yang telah diangkat naik dari bumi. Itulah dia fenomena hujan. Apabila hujan turun, hujan itu berada di langit yang paling hampir dengan bumi ini. Dan bumi pula senarai tugasnya hanya menumbuhkan apa yang telah diturunkan dari langit. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, maka ianya menjelaskan kepada kita, tak dapat tidak kita kena mengetahui apa yang ada di langit. Kerana apabila kita mengetahui apa yang ada di langit, di situ kita dapat merangka penjadualan. Dengan kata lain Ustaz Fauzi, ramalan kaji cuaca. Ya, kerana dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebut 8 jenis angin. 4 angin di darat, 4 angin di laut. 4 angin di darat, 2 memberi manfaat, 2 memberi mudarat. 4 angin di laut, 2 memberi mudarat, 2 memberi manfaat. Yang paling ditakuti ialah apabila angin sejuk di darat berlaga dengan angin panas di laut. Berlakulah ribut taufan dan sesuatu yang tak diingini. Apapun kita kena mengetahui ilmu falak. Kerana ilmu falak itu akan memberi kepada kita pelbagai maklumat. Dan falak itu kita melihat di langit sana. Apabila melihat di langit sana, kita bukan nampak bintang sahaja. Kita akan nampak di situ adanya awan dan adanya angin. Dan dinyatakan oleh kita, malah seorang tokoh ahli saintis Islam zaman silam, Imam Abu Raihan Al-Biruni, dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, ya, Imam Al-Biruni menyatakan ada 27 jenis awan Ustaz Fauzi, dengan 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah 9 jenis, tingkatan pertengahan 9 jenis, tingkatan paling atas 9 jenis. Jumlahnya 27 jenis. Yang kita belajar SPM Ustaz Fauzi, Cumulus, Cirrus, Cumulus Nimbus, tertimbus terus. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, mengharapkan teknologi satelit ataupun menggunakan sensor daripada GPS, Global Positioning Satellite, tak mampu mengesan 27 jenis awan ini. Maka ilmu falak amat perlu. Di situ nanti kita akan membuat telahan, ramalan, kesesuaian penempatan kita ini. Nak tanam apa? Jangan tempat ni sesuai tanam padi, kita nak tanam gandum pula. Ya, ilmu falak satu-satunya ilmu yang akan memberi maklumat, pedoman untuk kita meneruskan kehidupan dengan selesa di bumi Allah ini. Wallahu a'lam bissawab. Okey, pentingnya ilmu falak tersebut sampai ke penempatan bumi pun ada kaitan. Silakan, ada soalan kedua daripada Perkap ataupun anggota abang-abang polis kita, silakan. Teruskan. Okey Kak, teruskan Kak.
Apa soalannya Kak tentang falak kita pada petang ini? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, pada zaman dahulu nenek moyang kita kalau nak membina rumah atau mulakan perjalanan sering merujuk kitab ilmu falak, Tajul Muluk. Tapi sekarang tidak lagi. Adakah kita tidak indah dengan ilmu falak? Okey, terima kasih yang bertanya. Ustaz, kitab Tajul Muluk tu kitab apa Ustaz? Terima kasih. Ustaz Fauzi tanya kitab Tajul Muluk tu kitab apa? Dia lebih kepada ilmu astrologi. Ilmu astrologi itu maknanya daripada ilmu astronomi, maka di situ dibuat apa yang disebut telahan, uji kaji, tajribah. Kalau menjadi mujarabah. Kalau tak jadi memang payah. Jangan terlalu bergantung dengan ilmu astrologi ni. Takut-takut dia sememangnya boleh mengganggu akidah kita. Ya. Apabila masa kini kita dah ada pelbagai peralatan lebih canggih. Seperti Ustaz Fauzi pun ada handphone. Maknanya handphone tu yang lengkap dengan cuaca, maka sudah cukup dan tak perlu lagi bergantung dengan kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk itu lebih kepada maknanya kita cuba mencari satu tarikh yang mana pada tarikh itu angin al-mursalat bertiup. Wal mursalati urfa. Angin mursalat tu bertiup. Angin itu akan bertiup biasanya lepas waktu zuhur. Jadi angin mursalat ni lah angin pendebungaan. Apabila angin tu bertiup, bunga menjadi durian banyak Ustaz Fauzi. Dan kelapa sawit tak melawas pula. Sekarang ni harga sawit naik, tapi buahnya melawas. Kesian. Ya, kerana kurang kajian berhubung tentang ilmu falak itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada kaitan saya. Macam orang kata berbekam pun 15 hari bulan ke atas ke berbekam Ustaz? Ya. Dia tak boleh buat sebelum tu ke? Bahaya kerana kesan daripada al-jazibiyah minal qamar, tarikan graviti bulan. Okey. Kerana matahari dia ni menggerakkan cecair. Wa huwal ladzi ja'ala syamsa dhia'a. Ayat 5 surah Yunus. Cahaya matahari gerakkan cecair. Wal qamara nura. Cahaya bulan tarik cecair. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Orang kata nak candak sotong pun malam gelap 15 juga. Ya. Ada kaitan candak sotong. Ada kaitan begitu. Masya-Allah. Jadi kita ambil lagi soalan yang ketiga daripada perket ataupun anggota polis yang hadir pada petang ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk menyedarkan generasi muda tentang ilmu falak? Sekian, terima kasih. Okey, soalan ringkas saja. Macam mana Ustaz nak tarik generasi muda, anak-anak muda minat? Dia minat muzik, hiburan je kan. Cerita bab falak ni kadang-kadang boring juga Ustaz. Tapi kalau Ustaz cerita tadi tu seronok. Cerita bab bekam, candak sotong, tanam padi kan. Sila Ustaz. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, terima kasih di atas soalan yang ditujukan. Ya, apapun kalau kita berbalik dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 22 surah Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Di langit sana ada rezeki untuk kamu dan di langit sana ada sesuatu yang dijanjikan untuk kamu. Sidang penonton yang dirahmati lagi dimuliakan. Ya, kita kena sedarkan kepada generasi muda kita. Hidup di bumi Allah ini kita kena cari rezeki Ustaz Fauzi. Kalau tak cari rezeki ni tak dapat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut fabtaghu indallahi rizqa. Ayat 17 surah Al-Ankabut. Rezeki itu kena cari. Tak cari tak dapat. Nak cari rezeki macam mana? Kena memahami maklumat, isyarat, irsyad rezeki itu sendiri, iaitu langit. Kerana Allah menyatakan langit adalah gedung rezeki. Maka kenalah mengkaji langit. Dan sememangnya kita lihat hari ini ilmu astrologi, ilmu astronomi khususnya ilmu falak sememangnya menjadi ilmu yang banyak dirahsiakan. Banyak dirahsiakan. Ya, apabila kita duduk dekat bawah permukaan ni Ustaz Fauzi tak nampak apa-apa. Balik-balik nampak dangabe aja. Tapi kalau kita terbang jauh ke atas sana, kita toleh di bawah,
kita akan nampak warna-warna yang berbeza-beza yang ada di permukaan bumi. Itulah sumber alam yang ada di bumi. Duduk bawah mana nampak apa-apa Ustaz Fauzi? Duduk atas kan nampak lubang-lubangnya semua kat bawah. Istilahnya begitu. Kita kena mengetahui dan mempelajari ilmu falak itu sendiri. Dan bercita-cita menghantar satu penempatan di atas sana. Satelit namanya. Setakat tiung MISAT-1 tak mencukupi. Untuk meninjau apakah lagi habuan yang ada di bumi Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Terima kasih Ustaz. Pandai Ustaz ya masuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lawak dan sebagainya. Tapi tepat faktanya. Saya nak tanya Ustaz lah, saya pernah pergi ke laut Ustaz. Bersama dengan nelayan pergi cari ikan. Tiba-tiba kami diminta balik. Sebab nelayan tadi tu dia dapat tahu ini angin ribut kata. Padahal tak ada apa-apa. Kita tak rasa apa-apa Ustaz. Tapi dia tahu lah ini angin ribut. Apakah nelayan kita ni ada ilmu falak juga? Kalau tak tahu macam tu, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Fauzi. Pada dasarnya nelayan-nelayan kita menguasai ilmu falak. Tinggal lagi tak dibukukan. Dek kerana dia seorang nelayan Ustaz Fauzi. Dia tidak ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana tua. Dia tak ada. Tapi dari segi ilmunya tentang perbintangan, tentang angin, dan dia boleh baca sekarang ni berlaku anjakan musim. Sekarang ni musim kita terlewat daripada waktunya. Terlewat sebanyak 22 hari kerana berlaku anjakan. Dalam istilah ilmu falak disebut nuqtatul ula minal hamli. Dalam istilah bahasa Inggeris disebut the first areas. Difficult to talk. Maknanya berlaku anjakan burush. Yang tadi Ustaz Fauzi ada cerita, bintang-bintang 12. Ada berlaku anjakan. Bintang-bintang 12 ini pun begitu, kecondongan matahari tak berganjak. Itu yang kita tak mengubah keadaan. Pada dasarnya, apabila berganjak kedudukan burush, bintang-bintang 12, bukan yang bintang tu berganjak. Bumi Allah ni sedikit pergerakan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Okey Ustaz. Barangkali pendek Ustaz. Barangkali sesuai. Hari tu kita lihat dengar dan surat khabar ada ikan-ikan sesat sampai ke pantai Ustaz. Dan ada gamak-gamak itu di Port Dickson itu gamak pergi ke pantai mau pakai kutip. Apakah itu pun ada kaitan dengan ilmu falak Ustaz? Perubahan-perubahan tadi itu sampai binatang boleh sesat. Silakan Ustaz. Terima kasih. Satu soalan yang cukup baik diajukan. Yang jelas ayat yang ke-53 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq ila akhiril ayah." Sadaqallahul azim. Kami akan perlihatkan kepada seluruh umat manusia bukti-bukti kekuasaan kami, kata Allah, di segenap ufuk-ufuk. Ufuk daratan, ufuk lautan, ufuk pergunungan, asalkan jenamanya ufuk, akan mengalami perubahan. Apabila berlakunya perubahan ufuk, maka disitulah memperlihatkan kepada kita perubahan cuaca yang hari ini disebut dalam istilah yang glamour, global warming. Sememangnya ada hubungan dengan ilmu falak itu sendiri Ustaz Fauzi. Kerana apa Ustaz Fauzi? Ada 3 istilah yang bahasa Arab ni sama. Khusuful qamar, gerhana bulan. Khusufus syams, gerhana matahari. Satu lagi, khusuful ar, gerhana bumi. Gerhana bumi ni apa? Gerhana bumi ialah perubahan ufuk. Apabila berlaku perubahan ufuk, inilah dia. Kita akan lihat, biasanya ufuk yang menguasai bumi Allah adalah lautan. Sebab itu kita nampak ikan-ikan datang. Menunjukkan apabila dah berlaku perubahan ufuk di lautan, tunggu akan berlaku perubahan ufuk di daratan. Gempa bumi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan puan-puan, makin rancak perbincangan kita tentang falak, cukup menarik ilmu ini sebenarnya. Apa pun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika.
kita sakit. Ada kaitan ke? Sakit, demam, gigil kan? Ya. Demam kan? Demam. Okay. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana anda setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini di Teluk Dangah, Johor Bahru, dengan tajuk kita ialah Falak bersama dengan Ustaz Haji Hanafiah, bicara tentang falak pada petang ini. Apa pun tuan-puan, untuk makluman anda yang akan datang ke Karnival Johor Bahru, terutamanya booth Kota Ilmu, besok dengan lusa Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi sampailah pada Zuhur, kita akan bersama dengan Ustaz Syarhan yang akan buat rawatan secara Islam, dan juga dengan kumpulan UNIC Unik yang akan buat persembahan nasyid, dan juga dengan Ustaz Lutfi Ghazali yang akan mengendalikan kepengurusan jenazah untuk anda semua. Jadi boleh datang beramai-ramai ke booth Kota Ilmu besok hari Sabtu dan hari Ahad lusa. Apapun, kita kembali topik kita falak pada petang ini. Saya nak tanya Ustaz dia. Ustaz, bila kita dah kaitkan macam-macam dengan ibadah, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan haji dan sebagainya, katalah ya, sampai ke peringkat pergi menangkap ikan di laut, condok sotong dan sebagainya, ikan sesat pun dah cerita. Nak tanya Ustaz ni tentang penyakit pula ni. Kata orang jangan main tengah hujan panas tengah hari tu, nanti sakit kepala ke sakit apa tak tahulah. Adakah dia ada kaitan dengan ilmu falak juga Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Ya, apapun kita berbalik dengan kenyataan Allah dalam Al-Quran, ayat yang ke-16 suratun Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan alamat-alamat yang diberikan oleh matahari, bulan dan planet, itulah pedoman manusia. Dan begitu juga bintang-bintang di langit sana menjadi pedoman kepada mereka itu umat manusia. Baik, sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut di situ istilah wa alamat dan alamat-alamat. Alamat-alamat ni makna 3. Yang pertama isyarat. Isyarat yang kita boleh dapati daripada matahari, bulan, planet. Yang kedua maklumat. Maklumat yang kita boleh dapati daripada matahari, bulan, planet. Begitu juga irsyad, petunjuk-petunjuk yang kita boleh dapati daripada matahari, bulan dan planet. Baik, saya ambil satu sahaja. Isyarat daripada terbit dan terbenam matahari. Daripada matahari terbit sampailah dia terbenam, dia memberi isyarat. Kerana di situ kata Imam Abu Raihan Al-Biruni, matahari berubah 7 kali warnanya. Warna matahari ini di sini ada 7 warna. Tapi oleh kerana terang itu menguasai, tak nampak. Cuma nampak di situ kemalapannya yang berbeza-beza mengikut kedudukan matahari itu sendiri. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Maka Ustaz Fauzi tanya tadi, berhubung tentang hujan di tengah hari, orang tua tak kasih main, kena hujan, nanti pening kepala. Sememangnya waktu tengah hari buta tu, 1 jam, Ustaz Fauzi, 1 jam sidang penonton sebelum masuk Zuhur, dia dikenali dengan nama Ar-Ra'du wal Qailulah. Matahari ketika tu bergerak perlahan nak menuju ke zawal. Dalam bahasa Mak Saleh dia kata zenith. Zawal jadi zenith. Sebut hukum tajwid dia tak pandai. Zawal jadi zenith. 1 jam sebelum matahari zenith zawal. Maka tu namanya Qailulah. Waktu itu syaitan menggila. Qailu fa inna syaitana la taqilu. Hendaklah kamu berehat pada waktu itu kerana syaitan menggila pada terik panas tengah hari. Apatah lagi kalau waktu tu hujan pula, orang tua lagi marah. Kerana pada waktu itu ada 3 mudaratnya. Apa dia? Berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami. Fa innaha tublas saub wa tantanur rih wa tazharud da'ud dafin. Tengah hari buta ni bahayanya itu 3. Yang pertama, kalau cahaya panas matahari tu kena pada pakaian kita, tablus saub, pakaian dia akan cepat luntur. Kena kain luntur, kena kulit melemahkan 360 tulang yang menghubungkan 360 sendi. Mudarat. Begitu juga pada waktu itu watan tanurre, angin kotor naik ke atas. Apabila angin kotor naik ke atas, hujan pula. Anak kita main hujan di tengah hari buta. Masya Allah, demam pula.
Yang pada ketika itu juga, yang ketiga, watazharu da'ud dafin, akan keluarlah penyakit-penyakit yang tersimpan di dasar bumi pada waktu tengah hari buta, 1 jam sebelum masuknya waktu zuhur. Berbeza pula sekiranya hujan tu turun waktu malam. Hadis daif, tak boleh buat hujah, tapi telah dibuktikan dengan uji kaji. Apa dia? Al-mataru yanzilu lailan mizajuhu al-jannah. Hujan yang turun di sebelah malam, airnya dicampurkan dengan baja syurga. Suburlah kelapa sawit kita. Ya, harga pun dah ada. Subur getah, harga pun dah ada. Aman dan damai, tentram bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Saya nak tanya lagi satu benda yang kita nak tentukan kiblat kita sembahyang menghala ke Kaabah di Mekah, Ustaz. Adakah kita menggunakan matahari ataupun kita menggunakan bulan ataupun kita menggunakan bintang-bintang di langit? Mana satu kita guna, Ustaz? Silakan. Terima kasih. Ustaz Fauzi mengemukakan satu persoalan. Jangan nak memerangkap saya. Yang jelas, Allah Ta'ala dah jadikan matahari, bulan, bintang, kesemuanya itu adalah alamat. Alamat tu di situ adanya 3 nilai. Nilai yang pertama isyarat. Nilai yang kedua irsyad, petunjuk. Nilai yang ketiga maklumat. Kita boleh gunakan matahari untuk menentukan arah kiblat. Kerana kita akan bandingkan matahari di Johor Bahru pada hari ini dan pada kedudukan di sini dengan matahari nanti di Makkah Al-Mukarramah. Membandingkan kedudukan matahari mengikut waktunya, kita akan dapat menentukan pukul berapa bayang searah dengan kiblat. Bayang tu menunjukkan menuju ke Kaabah dengan tepat kerana membandingkan kedudukan matahari di Johor Bahru dengan matahari di Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga bulan. Kita bandingkan kedudukan bulan di Johor Bahru dengan kedudukan bulan hari ini di Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga bintang-bintang. Kita bandingkan kedudukan bintang 12 di sini dengan bintang di Mekah. Dan di Nusantara Asia Tenggara ini ada satu bintang namanya Al-Jabbar dalam Orion. Difficult to talk. Orion. Al-Jabbar. 3 belantik, 3 sederit. Dia menuju ke arah terbenam matahari, tepat jatuh ke arah Kaabah Baitullahil Atiq. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Sebenarnya puan-puan, luasnya ilmu falak ini sebenarnya kan. Kita nampak falak ni menentukan tarikh puasa, tarikh raya je. Sebenarnya luas ilmu falak ini sebenarnya mencakupi kehidupan kita. Nak tanya Ustaz, sekarang ni berlaku di Jepun Ustaz. Gempa bumi yang berskala Richter 8.9. Masya Allah. Telah mengakibatkan tsunami Ustaz, dan kita lihat kapal-kapal hanyut, rumah hanyut, kereta pun hanyut dan ramai mangsa yang terkorban. Apakah kaitan dengan ilmu falaknya Ustaz? Sampai ke peringkat begitu teruk sekali. Silakan Ustaz. Terima kasih. Sidang pendengar yang budiman lagi yang dirahmati Allah, sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, ayat yang ke-53 surah Fussilat, Allah berjanji Allah akan zahirkan bukti kekuasaannya di segenap ufuk. Tak kira ufuk negara kaya, ufuk negara miskin. Tak boleh lari daripada menerima ketentuan Allah dan bukti kekuasaan Allah. Yang jelas hadis Nabi pun dah sebut Ustaz Fauzi. Sayakunu ba'di khazfun bil maghribi wa khazfun bil masyriqi wa khazfun fi jaziratil arabi. Selepas kewafatan aku nanti akan berlaku gempa bumi di barat, akan berlaku gempa bumi di timur, akan berlaku gempa bumi yang menyebabkan tenggelam terbenam, penempatan, meragut nyawa manusia di negara-negara Arab. Maknanya negara Arab tunggu. Kerana Rasulullah menyatakan sayakunu ba'di khazfun bil masyriqi. Negara timur dulu. Lepas tu diikuti negara-negara sebelah barat. Nanti dia akan berlaku pula negara Abdul Wahab. Baru nanti kena negara Arab. Jangan bertengkar sama sendiri Arab.
8 negara Arab sekarang bergelora ni tuan-tuan sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Apa hubungannya pula dengan ilmu falak? Sebab itu Rasulullah suruh kita sebelum menunaikan sembahyang sunat tahajud, kita keluar rumah, tengok langit. Nampak kebesaran Allah. Tiba-tiba kita nampak sesuatu yang tak pernah nampak, anjakan bintang ataupun cahaya planet lebih terang. Itu ada petanda. Ataupun cahaya planet itu lebih mengembang, menandakan ada angin yang bergerak pantas di atas sana. Dia akan turun yang menyebabkan tekanan bumi semakin kuat. Akibat tekanan bumi semakin kuat, berlakulah apa yang disebut gegaran. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Banyak maklumat kita dapat tuan-puan pada petang ini sebenarnya. Saya rasa khusyuk mendengar Ustaz. Jadi nak tanya Ustaz, kita telah diwar-warkan dan dikecohkan oleh orang barat, dunia barat, bahawa akan berlaku kiamat pada tahun 2012 Ustaz. Kononnya ada satu planet yang akan langgar bumi dan bumi akhirnya rosak. Jadi apakah itu ilmu falak juga Ustaz? Kajian mereka tu, silakan. Sampai tahu detail tu. Terima kasih. Satu persoalan yang sukar untuk dijawab. Ya, yang jelas apabila sebut sahaja tahi bintang, Al-Quran dah sebut syihabar rasada, iaitu tahi bintang yang akan terbakar hangus di ruang angkasa dan tak jatuh di permukaan bumi. Tapi ingat, ada lagi namanya syihabun saqib, iaitu tahi bintang yang akan jatuh ke bumi, melekuk bumi. Dalam kajian mereka, perkiraan mereka, kerana Allah dah sebut asy-syamsu wal qamaru bihusban dalam surah Ar-Rahman. Matahari dan bulan tu boleh dihitung. Bagi ahli astronomi, dia yakin dengan hitungan dia bahawa tahi bintang itu akan jatuh ke bumi. Apapun sebagai seorang hamba Allah, jangan takut. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ilmu kiamat dalam rahsianya. Ya. Okey tuan-puan, apa kata kalau kita berehat sekali lagi dan kita jumpa untuk topik nanti di penghujung rancangan. Jumpa lagi. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kenapa sekarang sekejap je? Boleh? Cuba. Kan lama dulu kan? Nak boleh basi tu lama. Sekarang cepat basi. Sekejap je. Sedang telah, dulu lama Ustaz. Main tu puas main dah. Tak maghrib-maghrib lagi. Ustaz jawab dengan kaya. Kita dah hujung dah. Okey. Kalau nak buat macam ni Ustaz, landing lah. Tutup lah. Sebelum tu kita ambil kompas lah, kompas. Sejauh mana pentingnya kompas. Boleh? Okay.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم. Terima kasih. Alhamdulillah anda setia bersama kami dan kita teruskan dengan soalan kita yang barangkali yang terakhir untuk Ustaz barangkali kalau ada lagi insya-Allah tentang sejauh mana pentingnya alat yang bernama kompas dalam hidup kita Ustaz. Kalau kita lihat dalam di tiga sejadah pun dah ada beli tiga sejadah siap dengan kompas kan ataupun beli ada kadang-kadang handphone tu ada siap dengan kompas. Sejauh mana pentingnya kompas dalam hidup kita silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Apabila sebut sahaja tentang kompas, itulah antara kelebihan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kerana ayat 61 suratul Naml Allah Ta'ala sebut, Amman ja'alal arda qarara. Saya ambil potongan itu sahaja. Ya, Allah Ta'ala jadikan bumi ini ada ketetapannya. Maknanya ada ketetapannya itu kata Imam Abu Raihan Al-Biruni, ada rujukannya. Maka apabila kita memiliki kompas, kompas itu ada tarikannya, ada nilai ketetapannya. Ditarik ke arah kutubus shimali, ditarik ke arah kutub utara, north in English language, ke arah utara. Ya. Jadi kita perlu ada kompas. Di situ kita akan tahu arah utara magnetik ataupun arah utara kutub. Daripada arah utara tu nanti kita boleh lihat dan kita boleh buka di manakah arah kiblat. Ya, pentingnya kompas itu. Tapi berhati-hati kerana kompas itu magnet, dia akan mengalami tarikan magnetik apabila ada di situ aruhan elektromagnet. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih Ustaz atas kupasan Ustaz tentang banyak ilmu Ustaz saya dapat pada petani sana tentang ilmu falak, astronomi dan sebagainya. Terima kasih banyak Ustaz ya. Apa pun kita mengucapkan penghargaan kepada yang bagi Ustaz Haji Nafiah Abdul Razak, Pegawai Agama Bahagian Falak Jabatan Mufti Johor dan juga Perkap Johor Bahru yang sudi datang bersama dengan kita pada petang ini dan juga terima kasih penghargaan kepada Justuk Guru Health yang menjadi penaja hadiah kepada penonton Al-Kuliah pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saujana. Bermusafir, berkelana, kenallah Tuhan Maha Pencipta. Allahu
sepanjang jalan mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tugas